wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa Expo. Tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah saya merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya sampai juga saya ke Perak Taiping ni tuan-tuan. Ikutkan hati memang tak nak datang lah, sakit mata ni. Nah, sebab itu tuan-tuan tengok mata saya sebenarnya tak sepit tuan-tuan. Walaupun dia Cina ni, tapi kerana sakit mata ni dia jadi teruk sepitnya Malay. Makin terselah lah kecinaan dia. Tak apa. Baik. Malam ini saya seronok ni saya datang ni sebab nak jumpa dengan Datuk Mufti kita. Saya dah rindu dah tak jumpa Datuk Mufti ni. Cuma dengar-dengar kenyataan dalam surat khabar ya. Tuan-tuan ya, sensasi kerana isunya. Malam ni saya sengaja datang, sakit mata pun tak apa, saya nak jumpa Datuk Mufti. Datuk Mufti bawa cerita pasal khinzir, pasal babi tu. Dibawa pula oleh Dr. Zabidin ni. Tuan-tuan, saya nak buat cerita pasal babi sikit. Itu dia. Sebab dulu masa kecil-kecil mak saya duduk bela. Dia bela tak apa, dia tak sunat apa. Tuan-tuan, masa dulu dia duduk bela apa tu. Memang saya nak ceritanya. Ya. Khinzir ini kalau tuan-tuan tengok je, dia memang sekali apa tu beranak berpuluh ekor. Memang cukup banyak. Dengan sebab itu bisnes yang binatang yang paling untung nak buat bisnes ni tak ada benda lain lah dalam kaki pendek itulah. Dengan sebab itu tuan-tuan tengok kan ni, dia orang buat bisnes, dia untung, kaya raya dia buat bisnes sini ni. Tuan-tuan tak ada cerita lain pula sebelum cerita tu. Ada satu petani Cina lah. Dia kerja petani tepi hutan. Dia tanam pisang yang menyondol natangi juga lah. Dia tanam pisang disondol dia apa tu babi. Dia tukar sayur disondol babi. Kemudian dia fikir satu lagi dia tanam tembakau. Satu batang pun babi tak sondol. Rupa-rupanya babi tahu merokok membahayakan kesihatan. Tuan-tuan jangan main. Walaupun datang ni haram tuan-tuan. Tapi bila dia time rokok atau tembakau dia geling kepala. Rokok tu membahayakan kesihatan. Tuan-tuan rokok tu faham tu. Tak faham lagi saya tak apa. Sebab itu Datuk Mufti sebutkan tadi dari segi mudaratnya. Dari segi babi dengan judi ni tuan-tuan lihat ya. Termasuk yang rokok ni. Mudarat dia lebih besar kepada perkara-perkara sebagainya. Terutama yang berjudi ni. Tuan-tuan tahu bila Datuk Mufti sebutkan kepada kita orang kita berjudi, seolah-olah kita tak mau terima. Tuan-tuan jangan pergi jauh, jangan tengok orang yang pergi tikam nombor ekor tu. Tuan-tuan tengok hari-hari berapa ramai yang sepik ni pergi. Banding dengan mata terbeliak ni, tuan-tuan pergi tengok berapa ramai. Tuan-tuan perhatikan judi sana. Kata kalau tengok bola itu dia kata duit boleh turun depan mata. Nampak tu. Dia kata kalau tengok bola duit boleh turun depan mata, dialah orang yang akan tengok bola, dia kata. Ya. Ini tengok bola orang lain gol, hidup dia tak berubah. Dengan sebab itu dia tengok bola juga. Dia duk main judi dengan bola. Kita pun ikut sama. Ini yang kita geram ni. Ini baru mukadimah tuan-tuan. Saya tengok-tengok Dr. Zabidi dah dia banyak sampai setengah jam lebih. Saya apa lagi tu? Itu dia. Sebab saya nak ni mata tak boleh tak nampak. Dia nak balik malam nak balik juga nak tidur atas bed. Tuan-tuan nak. Tapi saya nak cakap pendek je. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah Datuk Mufti dah sebut dah tadi. Soal apa tu halal dan haram dalam muamalat dan sebagainya, dalam pemakanan. Dr. Zabi dia dah sebut dah tadi soal panjang. Apa tu panjang lebar tentang apa tu halal haram dalam makanan, bagaimana nak mengetas apa tu nak mengenal pasti apa tu najis khinzir dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, semua ini berlaku dalam masyarakat kita kerana proses memahami Islam itu tidak betul. Proses memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini tidak betul. Dengan sebab itu tuan-tuan, agama kita ini kita sebut sebagai ad-din. Inna dina indallahil Islam. Satu cara hidup kalau nak diterjemahkan, kita tak boleh samakan Islami agama
terjemahan Islam tu agama. Tak betul. Akhirnya orang akan nampak Islam ni sama dengan agama lain. Dengan sebab itu kita sebut Islam ni sebagai dinul Islam. Islam ni satu cara hidup. Bermaknanya nak dapatkan kehidupan yang halal, yang berkat, yang barakah, hidup kita mesti 24 jam sehari berada dalam Islam. Dari segi makannya, pergaulannya, hidupnya dan sebagainya, mesti berada dalam kehidupan, cara hidup sebagai orang Islam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan perhatikan, adakah kita ikut acuan kita ini? Bukan yang Datuk Mufti secakap tadi, itu soal yang kita nampak. Kita ambil soal yang kita berbual hari-hari. Malam ini baru saya dengar pengerusi duk berterima kasih kepada ahli panel, bercakap soal jazakallah khairan kathira. Sebelum ini orang tidak pernah guna, jarang orang memperkatakan ucapan terima kasih ini kepada kita. Letak ini dulu, gerak. Selama ini bila kita sebut ucapan ini, orang duk kata, ini bila pula belajar bahasa Arab ni? Tuan-tuan nampak? Makna tuan-tuan tahu jazakallah khairan ini, semoga Allah memberi ganjaran kepada kamu. Tuan-tuan nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatur hidup kita sehingga kita berbeza dengan orang lain. Dengan sebab itu bila Datuk Mufti sebut baru-baru ini, ada golongan nak samakan dengan agama lain, ada segelintir golongan tertentu nak menyamakan Islam ni dengan agama lain, seolah-olah hadis Nabi itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kita nak ketepikan Islam itu tinggi, hebat, mengatasi segala-gala kalau tuan-tuan nak bandingkan dengan agama-agama lain. Ada tendensi nak menyamakan. Tuan-tuan, kalau Islam itu tidak ada beza, kalau Islam itu sama aja, tidak namanya Islam, saya pun tak nak masuk. Itulah dah kita nak bil ni. Tuan-tuan tak? Kerana Islam itu berbeza lah, maka kita masuk dalam agama kita. Udkhulu fis silmi kafah. Allah kata masuklah kamu dalam Islam. Tuan-tuan tengok cara kita berterima kasih, nampak itu? Kalau tidak kita kata bila tak orang tolong tidak, terima kasih lah, kita pun jawab sama-sama lah, betul tak? Tak ada mana. Pahala sikit tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan sebut jazakallah khairan, semoga Allah memberi ganjaran kepada kamu, tuan-tuan tengok berapa banyak pahala kita dapat itu. Di mana sahaja kita ingat Allah. Manusia sekarang ni konsep halal dalam kehidupan tidak berlaku. Allah jauh daripada hati dia. Allah jauh daripada hati dia. Nak sebut alhamdulillah ala kulli hal, inilah ucapan Nabi hari-hari, diulang-ulang. Kita bersyukur dengan Allah dalam segala hal. Tetapi nak sebut jazakallah khairan ni tuan-tuan, berapa ramai yang sebut ni? Tak percaya ibu-ibu baliklah malam ni, datanglah suami ke? Kalau suami tak datang, duk tunggu bola, malam ni tak ada, malam besok. Bukan malam besok, hari Isnin tu. Enggak nak cerita je dah tuan-tuan dah. Duk tunggu malam ni nasib baik, tak ada bola ni. Tak ada dah, kosong dah. Tuan-tuan dah. Tapi ini dah, ini dah memang bagus dah tuan-tuan. Saya nak sebutkan di sini tuan-tuan, soal-soal ini ni berapa ramai bila balik, bila perempuan balik nanti suami tak datang, balik rumah suami buka pintu sebut jazakallah khairan, semoga Allah memberi ganjaran kepada kamu. Tuan-tuan nampak dah bagaimana Islam mengaturkan hidup kita 24 jam ini dengan Allah tidak pernah lekang. Sampai bergaduh dengan orang pun Nabi mengajar kita, bila kita bergaduh tak setuju dengan orang, kita jangan kutuk dia, jangan kata dia, tapi kita sebut fatahallah alaih, fatahallah alaih, semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu, semoga Allah buka pintu hati kamu. Dan satu lagi, hadakallah, semoga Allah memberi petunjuk kepada kamu. Ucapan ini tuan-tuan yang selalu kena keluar daripada orang Islam. Yang membezakan itu pada segi ucapan, belum yang lain-lain lagi. Tuan-tuan lihat, dan ini kekuatan kelebihan yang ada pada kita.
Diri kita tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kita, kehidupan kita dan sebagainya. Tapi hari ini tuan-tuan lihat, bagaimana kita nak mendapat satu kehidupan yang halal. Kalau kehidupan kita ini, pengaruh barat itu yang begitu kuat itu masuk dalam diri kita, sehingga kan diri kita ini, perkara yang ada dalam diri kita ini, kita amal, kita amal. Kita mau ambil punya kekuatan yang ada diri kita. Sedangkan sejarah membuktikan. Nak cerita tuan-tuan, apa dah? Nanti tengok jalan tuan-tuan, nak balik juga. Sejarah Islam Melayu ini 100 tahun Melayu sekurang-kurangnya 1000 Hindu. Nak ceritanya kehidupan kita dulu bukannya tak halal lagi. Ya, lebih teruk lagi, macam mak saya tak sunat lagi, lebih teruk tuan-tuan. Beribu tahun kita Hindu, tuan-tuan lihat ya. Tapi tuan-tuan tengok, bila Islam datang saja, daripada beberapa penjuru, daripada Arab, daripada Cina, daripada India datang, secara apa orang kata, secara automatik, orang yang beribu tahun Hindu ini menyembah pokok, menyembah berhala dan sebagainya, tiba-tiba kehidupan dia bertukar. Walhal kalau tuan-tuan tengok sesuatu tamadun agama ini, dia nak cari pengikut dia ambil masa beratus-ratus tahun. Tetapi dia tidak berlaku dalam agama Islam. Bila Islam datang, sekelip mata orang Melayu bertukar cara hidup. Kehidupan mereka berubah, cara hidup mereka berubah. Tuan-tuan tengok kekuatan yang ada pada agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kalau sekiranya kita benar-benar yakin dan beramal dengan agama kita, tidak pernah lekang kehidupan dengan Allah. Nak masuk jamban kena ingat Allah, nak makan ingat Allah. Tuan-tuan, hati dia kaya dengan Allah. Hari ini tuan-tuan lihat, Datuk Mufti baru bagi sikit saja, kita melompat kongsi raya, contoh saja. Tuan-tuan tanya mak saya, dia nak kongsi ke tidak? Menyusahkan dia tidak semayang, dia kata. Dia pun tak mau kongsi. Yang hak kita gatai sangat, pasal apa? Tuan-tuan lihat ini, lakum dinukum waliyadin. Tuan-tuan, saya bukan benar, saya dah, ini sakit mata datang nak cakap ni. Peluh dah menitik-nitik lah. Mana tisu apa tadi? Tuan-tuan cakap banyak ni. Saya kadang-kadang bukan apa tuan-tuan, gerak. Orang lain bukan nak kongsi sangat tuan-tuan. Saya nak sebutkan, hatta orang Cina kalau raya, dia tak mahu orang Islam datang sebenarnya. Kalau tuan-tuan tanya, ini pengalaman saya nak kena cerita supaya kita faham. Sebenarnya orang Cina dia tak suka orang datang rumah dia. Ini mak saya lah, kalau salah lah keluarga saya ni. Yang kita beria-ria sangat ni pasal apa? Banyak benda lain yang boleh kita buat untuk mencapai perpaduan ini tuan-tuan. Banyak cara lain. Bukan soal isu raya ni, saya tak nak sebut panjang tuan-tuan, tak payah sebut tu pula. Tuan-tuan tahu, bila nak dapat kehidupan halal ni, Imam Al-Ghazali dia sebut ada 4 perkara. Nak cerita pun tak tahu, 10.30 dah. Saya nak dengar Datuk Mufti cakap tuan-tuan. Ini Imam Ghazali kata, hidup ni kalau nak jadikan ibadat, nak jadikan hidup ni menjadi halal, dapat rezekinya halal, dia kena ada 4 syarat. Satu, dia kata, Imam Ghazali kata dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, satu dia kata niat kerana Allah. Itu penting.
Buat kerja datang kemari ni jangan ingat bola, nak majlis ilmu dah. Baru malaikat bersama kita. Tuan-tuan, pahalanya ada. Tuan-tuan, ini niat dia nak kena. Keduanya ikhlas. Saya nak huraian yang ketiga dan keempat ni. Ketiganya, kerja kita tidak menghalang diri kita daripada melakukan ibadat. Maknanya jangan sampai kerja kita itu melalaikan sehingga kita tak sembahyang. Ini kena tengok. Dan keempat, tidak berlakunya percampuran antara lelaki dan perempuan secara bebas. Tak kira di tempat kerja ke, ataupun tengok jom heboh ke tak heboh. Datuk Mufti pernah tegur dulu soal show heboh. Tuan-tuan, dalam Islam ni wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Maknanya bunga-bunga bercampur lelaki perempuan ini tak boleh. Kalau macam ni duduk macam ni bagus kan ni, tuan-tuan nampak? Perempuan sebelah ni, lelaki sebelah ni. Tuan-tuan tengok jom heboh lagu ni ke? Yang buka baju, yang tamam meraba macam-macam. Kalau dia macam ni tak ada masalah, tuan-tuan. Saya rasa Datuk Mufti pun senyum tengoknya. Tapi masalahnya tidak berlaku macam ni. Berlaku percampuran antara lelaki dan perempuan begitu bebas. Ini semua pengaruh barat. Mana ada Islam membenarkan kita sebegini? Pengaruh barat. Saya nak sebutkan lagi, tuan-tuan. Sebut nak tengok kehidupan kita ini. Kalau kita boleh buat dalam konsert begini, kita rasa sedap hati dah. Dan satu lagi saya nak komen. Yang menyanyi itu. Kalau dia menyanyi dengan bersopan, lagu dia bagus-bagus, nyanyi lagu Melayu, lagu keroncong, lagu zapin, lagu inang, telinga Cina bergerak-gerak dengarnya seronok. Tuan-tuan dengar yang orang penyanyi-penyanyi Melayu kita duk nyanyi itu, 95% semua lagu dia berentak barat. Rock, hip hop, heavy metal, black metal, rap, R&B, mana lagu Melayu? Jadi Melayu tak bangga dengan apa tu dengan bangsa Melayu. Saya orang Perak, tuan-tuan. Saya duduk di Bengan Datuk tu. Orang lain berpegang teguh pada kehidupan jati diri, identiti mereka. Kuat berpegang kepada jati diri mereka. Saya ingat lagi apabila satu cerita Memoirs of Geisha, cerita Steven Spielberg, cerita kisah pelacur Jepun, tapi dia menggunakan pelakon daripada negeri China. Contoh saja, orang kerajaan China mengambil tindakan mengharamkan filem ini masuk ke negeri China sebab dia kata filem ini menghina orang China. Kenapa tidak ambil pelakon Jepun jadi pelakon Jepun, jadi pelacur Jepun? Kenapa gunakan orang Cina jadi pelacur orang Jepun? Geisha. Kerajaan Cina sanggup rugi berjuta-juta ringgit ini, ada duit kita ringgit lah, semata-mata mempertahankan bangsa dia. Hari ini kita ada rasa macam tu ke? Baru-baru ni SB telefon saya. Dia telefon saya, apa pendapat ustaz, dia kata pasal artikel 11 ni, sebab artikel kebebasan beragama. Saya cakap dengan dia terang-terang, saya kata ini tanah Melayu, negara asal Melayu, tunjang dia agama Islam. Tuan-tuan pergi ke mana-mana dunia pun, apabila orang itu menjadi majoriti, agama mereka mesti dipertahankan, termasuk bangsa mereka. Pergi di dunia mana pun. Dan kelebihan ini mesti diberikan kepada penduduk asal, perlindungan kepada bangsa dan agama mereka. Pergilah di dunia mana pun. Saya cakap dengan dia, kalau bukan kita yang mempertahankan sebuah tanah Melayu ini yang akhirnya tak jadi, nama tanah Melayu tak ada lah. Tuan-tuan tahu asal negara kita ini tanah Melayu. Kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala cantiknya, Allah jadikan bangsa itu, maka tertulislah nama negeri itu.
Apabila Allah jadikan negeri Cina orang Cina, maka lahirlah sebuah negara Cina. Apabila Allah jadikan negara India, maka lahirlah negara orang India, maka lahir negara India. Nak sebut tentang ayat Quran, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita berbangsa-bangsa untuk kena mengenal. Jadi setiap negara itu, bangsa itu jadilah negara dia. Sampai ke alam kita ini, negara Melayu jadilah orang Melayu. Dan kita kena bersyukur banyak-banyak kerana Islam datang 600 tahun dulu. Akhirnya hidup kita berubah daripada Hindu menyembah pokok berhala, akhirnya kita berada dalam cara hidup Islam. Tuan-tuan lihat di negara-negara yang majoritinya orangnya, bangsanya itu terbentuk negara, mereka ada perlindungan kepada agama dan bangsa mereka. Dan ini kena dijaga, tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bila SB itu tanya saya jawab balik. Sepatutnya saya kata, kamu yang jawab soalan ni, bukan saya Cina. Ini pula Cina lebih-lebih pertahankan Melayu. Ini dah orang terbiar lah Cina ni, tuan-tuan. Betul tak, tuan-tuan? Saya pertahankan. Depan-depan orang bukan Islam saya cakap. Ya. Ini tanah pusaka tinggalan nenek moyang Melayu Islam kita, tuan-tuan. Kita kena pertahankan hak kita dalam usaha mendapatkan kehidupan halal ini, barakah ini. Sebab kita dah semakin hanyut dah, anak-anak muda kita semakin hanyut. Lagu-lagu semua berentak barat. Betul, lagu-lagu kita semakin tidak dinyanyikan. Pakaian barat semakin masuk, pakaian kita dah orang tak nak pakai. Makanan barat semakin masuk, makanan kita semakin hilang. Kehidupan kita semakin lama sudah terhakis, tuan-tuan. Dan ini hanya berlaku pada negara kita. Orang Siam semakin kuat kesiaman dia. Daripada kapal terbang dia, daripada cerita dia. Di negara Siam, nak ceritanya, cerita Hindustan, bahasa dia Siam. Cara orang Thai nak mempertahankan kedaulatan agama Buddha dia, bangsa mereka, apa juga iklan yang bahasa orang putih, bahasa Hindustan, keluar pada mulut Siam. Nampak tu, tuan-tuan? Kita hari ni kadang-kadang channel TV dia kita macam merdeka Hong Kong dah. Ini geram ni, tuan-tuan ni. Sebab semangat Melayu dia kuat. Kalau mata dia sepik, tak apa. Ya. TV kita seolah-olah tidak ada identiti tunjang budaya Melayu Islam. Cerita-cerita Cina, Hindustan dan sebagainya masuk. Kalau nak masuk buat macam Siam tu tak apa lagi. Tuan-tuan alihkan bahasa jadi bahasa Melayu. Biar orang dengar cerita Hindustan cakap Melayu, confirm dia tak tengok. Tuan-tuan, bila dah tak sedap lagu Melayu Hindustan jadi Melayu, tak sedap dah bunyi. Dia tak tengok dah. Hak ni tengok. Yang kes Datuk Muti sebut yang murtad, tuan-tuan. Sekarang ni heboh dia pasal yang India Muslim ni. Tuan-tuan, akibat ada pengaruh cerita Hindustan ni. Sebab cerita Hindustan ni hak Islam berlakon menyembah berhala dan sebagainya. Yang ramai yang cerita, yang ini golongan ni dah ramai lah. Ada yang ni dah. Pengaruh pada cerita Hindustan yang Han-Han ni, agama Islam berlakon menyembah berhala, tukar agama. Akhirnya pengaruh dia dah masuk dalam kehidupan kita. Saya nak sebutlah, negara jiran kita semakin kuat memperkasakan jati diri mereka dalam untuk mendapatkan kehidupan agama mereka. Tetapi kenapa kita biarkan diri kita dimasukkan oleh unsur-unsur yang asing pada kita, sedangkan Allah naikkan martabat kita 600 tahun dulu sekelip mata kita berada dalam Islam, dan sampai sekarang kita berada dalam Islam. Kita kena pertahankan, tuan-tuan perempuan. Kita kena pertahankan. Kalau tidak, saya nak perhatian sebutkan kepada tuan-tuan sekalian, tunggulah nanti. Kalau tuan-tuan, sekarang ni data demi data sudah keluar. Sepatutnya bila data keluar ini, kita tengok dan kaji adakah betul ataupun tidak. Jangan lawan saja. Ini pantang sebut, tak betul. Ya, sebab tu kita tengok dalam diri kita balik. Sebab agama ni nasihat, adi ni nasihat. Datuk Mufti ya, agama ni nasihat. Kita kena tengok balik. Tuan-tuan, saya dah basah dah ni, dah lenjun dah. Habis lo dalam pun dah basah dah.
Gerah punya pasir sampai ke Taipei ni. Nak balik dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan saya nak dengar Datuk Mufti cakap ni, tuan-tuan tak nak cakap lah. Itu setakat tu boleh berkongsi ni. Yang telah naik syekh pada malam ini. Di tempat lain dia tak naik syekh, tapi dia naik syekh di Taiping ni. Saya pun orang Taiping juga tuan-tuan. Jadi tumpang syekh juga pada malam ini. Jadi dalam pusingan kedua forum perdana kita pada malam ini, kita akan pergi kembali kepada Sahibus Samahah Datuk Mufti kita. Di antara isu yang berkait dengan halal haram juga sebenarnya kita telah maklumkan, di mana Datuk Mufti kita dan juga Majlis Mufti Malaysia telah membuat beberapa teguran dalam kehidupan kita di Malaysia khususnya hari ini, dan telah disebut oleh Saudara Ridwan T tadi. Saya masih ingat lagi pada 1 tahun saya berada di Mekah, ya, waktu haji, saya dapat berita satu pengarang News Straits Time, dia komen Majlis Mufti Malaysia tegur tentang filem Hindustan. Filem Hindustan ni tuan-tuan, dia bukan macam tahun-tahun 40-an 60-an dulu. Pakaian dia bukan macam dulu dah. Dia dah pakaian macam barat. Bila Majlis Mufti Malaysia tegur, kata ini salah satu penyebab gejala sosial, seorang pengarang News Straits Time kata ini ulama merepek, tak cukup oksigen sebab duk pakai serban. Amboi, ni pun saya pun nak naik syekh kat malam ni. Bapa bangsa Melayu ni, Islam ni dah jadi kurang ajar kepada ulama-ulama mereka, sedangkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Dan jika kita berselisih dengan satu perkara, Allah kata fa'intana za'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Dan di saat tidak ada Rasul, mereka lah ulama lah yang meneruskan misi-misi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita sanggup memperlekeh dan biadab terhadap ulama-ulama kita yang menjadi warasatul anbiya? Kata ulama tak cukup oksigen sebab pakai serban. Dia cukuplah dekat tu syekh, lebih-lebih kita pulang pada Datuk Mufti kita untuk menghuraikan isu-isu yang terlibat dalam masyarakat kita hari ini yang berhubung dengan halal haram, dan juga perkara-perkara yang jatuh ke dalam syubhah seperti mana hadis Nabi al-halalu bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Tafadhal. Terima kasih Saudara Mursi. Saya tak naik semangat, seorang lain dapat semangat. Cuma saya nak menyambung sedikit Ustaz Ridwan T tadi. Kenapa saya pagi tadi saya meresmikan satu seminar apartheid Islam terhadap wanita di Dewan Bahasa. Selepas peresmian itu ada press conference dengan kamera televisionnya, dengan wartawan penuh. Soalannya ialah, apa rasa Datuk orang membantah pendapat Datuk, khususnya yang terbaru bila saya katakan orang Islam pada waktu ini menghabiskan wang lebih kurang 4 bilion setiap tahun, yaitu dengan judi dan minum arak. Kerana banyak yang pertikaikan fakta ini betul atau tak betul. Begitu juga apabila saya sebutkan kongsi raya, reaksinya sampai yang terakhir Perdana Menteri, kita akan teruskan. Dan bila saya sebut pluralisme agama plural, bangkit para cendekiawan menulis dalam akhbar mengatakan saya tak faham apa benda yang saya cakap. Itu juga bila saya sebut soal liberalisme atau Islam liberal, orang menyanggah mengatakan saya bercakap kosong. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Pertama saya memikirkan bahwa apa yang dikata Ustaz Ridwan tadi, negara ini negara Melayu, namanya saja tanah Melayu, dan yang menuntut merdeka orang Melayu, yang kena tangkap pun orang Melayu, yang kena seksa orang Melayu. Tapi penjajah tidak mau memberi kemerdekaan kepada Melayu. Dia mau kemerdekaan itu dikongsi oleh orang-orang yang mendatang, yang dia bawa masuk. Orang Melayu baik hati terima dengan satu syarat. Syaratnya ialah agama Islam mesti dipertahankan. Maka tertulislah dalam perlembagaan, agama bagi negara ini ialah Islam. Agama-agama lain boleh diamalkan, boleh dilaksanakan, tapi tidak boleh menyentuh kesucian Islam, tidak boleh memprovokasi orang Islam, dan tidak boleh berdakwah kepada orang Islam. Itu tertulis dalam perlembagaan. Dan untuk melaksanakan hal ini, pada peringkat awal semua enakmen negeri meletakkan kesalahan bagi mana-mana agama lain yang cuba mendakwahkan agama mereka kepada masyarakat Islam. Tendanya RM3,000 atau penjara 3 tahun. Tapi akhir-akhir ini semuanya hilang. Enakmen itu sudah dibatalkan, tak ada lagi. Dan yang terakhir, mereka menuntut supaya peruntukan mempertahankan Islam itu sendiri dibatalkan. Saya timbul dalam perasaan, apa nak jadi dengan bangsa ini? 50 tahun kita merdeka, kita dihayalkan dengan benda-benda yang mengasyikkan. 50 tahun merdeka, profesionalisme yang ada pada orang Islam di negeri ini hanya 10%. Itu pun kalau sampai. Ekonomi maju, tak sampai 15% dimiliki oleh orang Islam. Berapa ratus tahun lagi kita akan dapat bersaing dengan orang lain? Ataukah berapa tahun lagi bangsa ini akan musnah? Inilah yang saya peringatkan kepada orang-orang Islam. Pertama, saya bangkitkan masalah Bollywood. Itu saya bangkitkan di Pahang, karena kami telah bermusyarat di Pahang pada waktu itu. Nah, itu diserang, saya diserang oleh golongan-golongan Melayu. Hindu tak serang saya, nah, Cina tak serang saya, Melayu serang saya, sampai kepada Perdana Menteri hitam saya pada tahun itu. Tapi ada seorang saja di Malaysia ini yang telefon mengucap tahniah dan menyokong saya. Seorang Bengali di Pulau Pinang. Mendiang, saya tak kata almarhum masih dia Bengali, dah mati dah. Dia telefon saya pagi-pagi selepas dia tengok dalam surat khabar tu. Dia kata, "Datuk, I miss you, I agree with you, you're right." Dia Bengali, bahasa Hindustan itu bahasa dia, tapi dia kata apa? Saya sokong Datuk. Betul pendapat Datuk, bahawa agama Bollywood semata-mata untuk menyesatkan orang. Ini saya buat kesimpulan, bukan cuma mudah itu saya nak buat kesimpulan begitu, karena saya terdapat laporan banyak orang India Muslim, sebagaimana kata Ustaz Ridwan tadi, telah murtad, masuk Hindu, kahwin dengan Hindu, baik yang perempuan atau yang lelaki. Saya kumpulkan, saya menjemput pemimpin-pemimpin India Muslim seluruh Malaysia datang ke Ipoh. Saya adakan satu seminar dan saya tanya kenapa. Mereka juga mengatakan ini ialah pengaruh daripada Bollywood.
pengaruh daripada boleh. Apa yang kata oleh Ustaz Ridwan tadi betul. Bila saja dia tu berlaku dalam cerita Ustaz ni, banyakkan ni cerita cinta. Bila nak putus percintaan, mereka akhirnya pergi mana? Kalau yang Islam, dia pergi ke masjid. Yang bukan Islam, pergi ke toko. Tapi jarang yang Islam pergi ke masjid tu berjaya. Akhirnya dia pergi sama ke toko, minta berkilat mata toko, berjaya. Ini yang menyebabkan banyak orang percaya pada cara itu, sedangkan iman sudah tak ada. Akhirnya datang pula masalah hedonism. Hedonism ini keseronokan, dimulai dengan konsert Salam. Kita sedar konsert Salam itu menyesatkan, karena bila dia ada konsert Salam itu yang disogokkan arak secara percuma dan juga disogokkan rokok secara percuma. Jadi kita mendesak kerajaan supaya diharamkan. Akhirnya konsert itu dibuat sendiri oleh orang Melayu dengan nama Syua Heboh. Tuan-tuan tahu apa jadi? Syua Heboh atau hedonism inilah yang melahirkan penagihan dadah, yang hari ini sudah mencapai 1,2 juta penagih dadah. Kerajaan marah bila disebut ramai. Dia kata tak sama, ada 200-300 ribu. Tapi saya tanya kepada bahagian narkotik, saya kata betul tidak betul 1,2 juta? Dia kata kot lebih lah tu. Sebab yang didaftarkan saja 1,2 juta. Mengikut laporan di bangsa-bangsa bersatu, United Nations, tiap satu berdaftar ada 4 yang tak berdaftar. Jadi kalau 1,2 juta kali 4 berapa? Kengkang apa nama 4,8 juta. Maka kerana itu juga kita lihat orang Melayu, Lina Joy, itu orang Melayu, anak kepada orang Melayu, mengisytiharkan dirinya cara keluar daripada agama Islam, suruh buang agamanya daripada kad pengenalan. Bila tak dibuang, dia dia saman dapat pendaftaran, maka dia menyaman kerajaan Malaysia. Kes ini adalah penentu. Kalau sekiranya hakim mengatakan dia berhak, hancur. Inilah yang penentu sekarang. Orang cukup berani. Kemudian datang kumpulan, satu kumpulan lagi, Sisters in Islam. Dia kata Quran ini sama saja dengan kitab Hindu, Injil, Taurat, Zabur, kitab Cina, kitab Buddha, sama. Nilainya sama saja, tak ada beza. Quran dengan Injil sama, Quran dengan Veda sama, Quran dengan apa nama buku agama Buddha sama. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan. Sedangkan mereka punya tidak. Jadi macam mana boleh sama? Dan semua agama katanya sama, itu plural. Semua boleh diterima, boleh diterima, dan semuanya menuju ke arah yang satu, cuma jalannya berbeza. Saya kata macam mana nak sama? Yang kami menyembah Allah, yang Hindu menyembah Rama, yang Kristian menyembah Isa, yang Yahudi menyembah Uzair. Jadi mana ada sama? Satu, kami tak boleh terima ini. Tapi perkara ini sedang dibuang, dan mereka mengusulkan supaya dibuang ayat-ayat yang tidak relevan lagi. Umpamanya ayat bukan al-hudud harus dibuang kerana tidak sesuai dengan zaman sekarang. Ayat faraid harus dibuang dan kerana tidak sesuai lagi. Ayat poligami hendaklah dibuang kerana tidak sesuai pada zaman ini. Ayat talak hendaklah dibuang kerana tidak sesuai zaman ini. Kalau nak dikekalkan juga tambah, orang perempuan juga boleh bigamy. Maknanya kalau lelaki boleh kahwin 4, orang perempuan juga boleh kahwin 4.
Kalau lelaki boleh talak 3, orang perempuan juga boleh mentalak suami yang 3, baru adil. Ini sedang riuh, dan ini yang sedang heboh berkenaan dengan undang-undang keluarga Islam yang telah disahkan selama 3 tahun yang lalu. Hari ini dibuka semula untuk perbincangan karena kononnya tidak adil mengikut kacamata barat, maka itu harus diubah hukum-hukum. Inilah yang membuat kita rasa cukup. Yang malang bagi kita satu, itu malang. Kita punya pendakwah kita tidak profesional. Orang nak marah-marah lah, saya cakap terang, tidak profesional. Kita tak dapat menangkis semua ini karena ulama-ulama kita sibuk di masjid-masjid di kampung. Untuk apa? Untuk mentarjihkan masalah khilafiyah yang dibangkitkan, yang sudah pun ditarjihkan ribuan tahun dulu, tapi masih dibangkitkan. Setiap tahun berulang. Kunut bid'ah, kunut sunat, talqin sunat, talqin bid'ah. Tak habis-habis. Jadi ulama kita habis masa membincangkan soal bid'ah. Akhirnya soal sembahyang tak selesai, soal ibadat hadap. Ini yang sedang berlaku, sehingga orang-orang belia-belia kita sudah tidak percaya kepada ulama, tidak percaya kepada ajaran Islam. Ini yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi hilang semua perenggan. Halal bayyinun, haram bayyinun, wa bainahuma umurun mustabihat. Tak ada. Siapa bertanggungjawab? Siapa? Muhammad Nasir, bekas Perdana Menteri Indonesia, dalam bukunya The D Generation, dalam bahasa Inggrisnya The D Generation, dia kata apa? Belia-belia sekarang akan berkata, we are not the one who break the barriers, but our fathers are. We are not the one who write pornographic literatures, but our fathers are. Bukan kami yang merobohkan tembok itu, tapi bapak-bapak kami yang merobohkannya, sehingga kami tidak tahu batasan lagi. Bukan kami yang menulis majalah-majalah hujah, tapi bapak kami membuat karya demikian. Kami hanya menikmati atau membaca karya-karya bapak kami. Ini yang sedang berlaku. Jadi sekarang ni, pasal itu kita jegit balik, bangkitkan balik, walaupun dia merupakan bom jangka di badan saya sendiri, kerana orang lain tak mau tolong saya, tak mau bangun. Walaupun saya menerima SMS itu 3 hari 3 malam, tak berhenti SMS 16. Telefon saya tak muat tempat nak rapuh. Kami menyokong Datuk, kami di belakang Datuk. Saya tak ada orang menyokong saya, orang tak ada orang berdiri belakang saya. Saya hendak depan ke depan sama dengan saya, baru sama-sama, baru orang dengar. Jadi inilah masalah yang sedang timbul dalam masyarakat kita. Kita sudah tidak dapat membedakan yang halal, yang haram, yang syubhat, baik dalam kehidupan, dalam ucapan, dalam muamalah, ataupun dalam pemakanan, dalam peminuman. Kita tak dapat bedakan lagi dah. Kita tak dapat bedakan. Tuhan kata lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatuhum. Berapapun manis mulut mereka, berapapun baik mereka dengan kita, dia tidak akan reda kita berada dalam agama kita. Pasti dia akan merobohkan agama kita. Kelihatannya baik, tapi racun di dalamnya. Tapi orang Melayu makin berpecah, mereka bersatu. Padahal hakikat yang sebenarnya, kata Tuhan, wa tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Mereka itu kelihatan saja bersatu, sebenarnya di dalam mereka berkelahi. Tapi oleh kerana mencapai tujuan, mereka bersatu dalam usaha menjahanamkan. Saya ambil contoh. Pahaman liberal ini timbul di barat pada kurun yang ke-16, waktu Renaissance.
Dan dengan liberal itu, pahaman liberal itulah, maka agama Kristian yang dulunya Katolik dominan, Katolik saja itu agama Kristian, telah berpecah kepada berpuluh mazhab. Dan di antara satu mazhab dengan satu mazhab kafir mengkafir. Kafir mengkafir. Karena itu orang yang bermazhab begini tidak boleh masuk ke gereja mazhab ini, karena mereka itu kafir, najis. Karena itu orang-orang Katolik tidak akan menerima orang Kristian lain untuk meminang anaknya kecuali dia masuk bertobat dan masuk Katolik. Punya. Tapi mereka bersatu dalam menyerang Islam. Kita tak lihat, kita tak baca dalam surat khabar, kita tak baca dalam mana risalah melihat mereka tuduh-menuduh berpecah seperti kita. Tapi mereka berpecah sebenarnya. Orang Islam siang malam berpecah, siang malam berpecah sampai ke masjid. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak simpulkan, ancaman yang sedang dihadapi oleh orang Islam hari ini cukup berat. 5 ancaman yang menyerang Islam. 5. Pertama, sekularisme yang memisahkan kehidupan dengan agama. Kalau satu hari ini kalau ditegur ke mata sembahyang, itu soal aku dengan Tuhan. Kubur masing-masing, kubur masing-masing pun lain. Tidur sebilik, satu katil berlainan, satu katil, satu kelambu, tapi mimpi berlainan, kan? Tak pernah dia mimpi sama, berlainan. Yang satu berpeluh bangkit jaga. Mengah, tanya kenapa? Saya mimpi dikejar ular. Orang Melayu ya, itu takut lah dikejar ular tu, maknanya nak bertunang lah, tak lama lagi. Itu orang Melayu. Yang satu lagi senyum-senyum, bangkit, terkejut kawan marah. Kamu apa? Kacau, aku tengah mimpi sedap. Kau nampak dia mimpi kahwin. Kubur orang pun mimpi lain dan lain-lain, bukan satu. Cuma kata yang satu, aku takut kamu kena sebat, dia telajak kena aku. Dah, dia tak telajak, kerana sebatan malaikat tu kepada yang orang tertentu aja. Terbimbanglah. Jadi ini masalah kita sekarang. Kerana kita pisah daripada agama, maka itulah kita main judi. Saya kata main judi tikam ekor saja sampai 3 bilion. Ini dibuat kajian oleh satu kumpulan guru-guru Melayu yang merasa prihatin. Mereka telah menjelajah ke 1000 bandar dalam Malaysia ni, yang kecil yang besar, dan mereka bermalam di tiap-tiap bandar mengintai tempat tikam ekor. Didapati kesimpulannya 75% yang membeli nombor ekor itu adalah orang Melayu. Dan kira-kira berapa juta setiap minggu habis duit orang Melayu di situ, yang mereka anggarkan sebanyak 3 bilion dalam setahun. 3 bilion mereka anggarkan. Saya ditanya siapa kumpulan ini, saya tak boleh beritahu, karena kalau tidak saya tak dapat ada lagi maklumat. Itu lagi. Jadi inilah yang yang pertama. Yang kedua, kita diserang oleh Indonesia yang menghancurkan belia-belia wanita. Saya ada malangnya, orang lain tak terikut, orang India tak terikut, orang Cina tak terikut. Mereka bersungguh-sungguh untuk mencapai profesionalisme dan bersungguh-sungguh untuk menaikkan taraf ekonomi mereka. Kerana itu mereka makin naik. Rektor Universiti Petronas datang jumpa saya. Datuk, kita nak buat macam mana? Cerita apa hal? Petronas membina universiti bilion harganya dan menyediakan satu library yang berharga lebih daripada 15 juta library-nya, yang cukup hebat, indah, cukup cantik. Tapi sayang, dia digunakan oleh orang lain, walaupun majoriti dalam Petronas itu adalah anak Melayu. Yang mencapai first degree atau first class degree adalah orang Cina dan India. Yang second class degree dipenuhi oleh orang Cina India. Yang bawah corak dah dipenuhi oleh Melayu. Apa akan jadi kepada masa ini?
apa akan jadi? Inilah masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, kita diserang, golongan intelektual diserang dengan pahaman liberalisme. Ya, pahaman liberalisme. Liberal ini yang mengatakan bahwa agama-agama kitab-kitab suci itu adalah merupakan hermeneutik. Maknanya apa? Dia hanya merupakan terjemahan yang dibawa oleh Jibril. Bahasa Tuhan itu lain. Jadi nak dihantar ke siapa? Nak dihantar kepada Nabi Isa, maka diterjemahkan oleh Jibril dalam bahasa Syriani atau yang Syriani. Yang dibawa kepada Nabi Musa, maka itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Yang dibawa kepada Nabi Muhammad, maka diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi rupanya merupakan terjemahan. Maka terjemahan itu tidak mesti tepat. Maka itu boleh diolah semula. Ini pahaman yang dibawa oleh kaum liberal. Datang pula pahaman pluralisme ini kepada pemimpin-pemimpin berpahaman begitu. Karena itu yang menyokongkan supaya kongsi raya ini lahir dari pemimpin. Inilah benda-benda yang cukup membahaya, yang saya cakap sendiri merupakan nak buat macam mana kan. Tapi ini wajib bagi saya. Pasal itu semua hari-hari orang telefon dengan saya, wartawan, Datuk, hari ini dalam soal apa sekian tentang Datuk. Apa perasaan Datuk? Terima kasih banyak, saya cukup senang hati dengan hentammu. Kenapa? Mesej saya telah sampai. Saya tidak berduka cita orang hentam, kerana hentam itu biasa. Tapi mesej saya sampai. Yang penting ialah setiap individu orang Islam, mereka adalah pewaris Al-Quran. Allah mewariskan Al-Quran kepada setiap individu muslim. Nabi mewariskan sunnahnya kepada setiap individu muslim. Nabi kata apa? Balighu anni walau ayah, walaupun seayat sampaikanlah dari aku. Dan Tuhan menyuruh kita baca, kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran itu penuh dengan ilmu. Hendaklah kamu kaji dengan sepenuh mendalam sehingga kamu semua mendapat ilmu. Ilmu itulah yang akan mengangkat derajat kamu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bermula daripada sedikit, iaitu bermula daripada kita memulakan hidup dengan memerhatikan gerak laku kita selaku agama yang dikatakan apa tadi kata Syekh kata Islam itu sebagai ad-din, karena tidak ada ruang walau seinci pun dalam hidup kita terkeluar daripada syariat. Maka kita harus penuhi syariat itu sepenuhnya sehingga kita menjadi muslim. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Kita harap dapatlah ahli panel yang dua lagi ni. Kita beri sedikit masa dalam 5 minit seorang untuk merumuskan dan memberikan sedikit nasihat bagaimana untuk kita bertindak daripada apa yang telah mereka sampaikan dalam pusingan pertama tadi. Saya teruskan kepada ahli panel yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yukhayyiru ma bi qaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Antara lain maksud yang sebenarnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada dan dalam diri mereka. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Segalanya terletak pada kita. Duit ringgit sekupang dua duit kita. Moto di Persatuan Pengguna Islam Malaysia bersama kembalikan hak dan maruah dengan bijaksana, beli sesama ummah, jual kepada semua, bersama manfaatkan setiap ringgit untuk menjana ekonomi ummah. Artinya duit kita. Allah SWT bukan saja tanya di mana kita dapat rezeki, dia juga tanya ke mana kita belanjakan wang ringgit kita. Kalaulah yang kita duk makan, duk beli hari-hari itu didapati tidak halal, apakah kesannya pada ibadah kita?
pada akal kita, otak kita, pemikiran kita, pada ummah dan hatta kepada ekonomi kita. Betul kata Datuk Seri Mufti, ekonomi umat Islam berada kurang daripada 15% hari ini. Tahun 2001 berdiri pada kadar 16.8%. Hari ini 2006 turun lagi kepada kurang pada 15%. Tahun lepas 13.6 saja. Tolak syarikat-syarikat GLC, syarikat GLC, ekonomi individu Melayu Bumi Putera Islam berada di bawah 2%. Kita tunggu masa nak ranak saja. Tunggu masa nak ranak, kita buka dapat duit EPF ke apa ke, buka berniaga untuk kita produce barang-barang halal, maka kita buka lah, belanjalah lebih kurang 400,000 ke 100,000 ke, ataupun pinjam maklum tolong lah. Kita lalu dekat kedai tu, alamak lingkup, tak elok, tak sedap, aduh. Sebenarnya umat Islam tidak menjalankan tanggungjawab kita sebagai Islam. Yang ada kat sini inilah harapan anak kita esok nak kerja dengan siapa. Umat Islam harus membina korporat Islam, harus membina kekuatan Islam, perusahaan industri Islam, terutamanya berkenaan dengan makan ni, makan minum ni. Daripada 2% itu 80% di dalam perniagaan makanan. Daripada perniagaan makanan 80% itu 75% boleh ke orang dah. Tinggal kita sikit aja. Kerana halal tidak dimanfaatkan oleh orang Islam, halal dimanfaatkan oleh orang lain. Beribu juta setahun ekspor barang halal daripada Malaysia. Mana dia pengusaha Islam? Ramai bangkitlah untuk berusaha. Beratus-ratus juta umat Islam rugi apabila nak invest dalam perniagaan halal. Kenapa? Kerana di negaranya sendiri umat Islam menjadi pengkhianat kepada pembangunan bangsanya sendiri. Umat Islam tidak sokong Islam. Dan akhirnya satu ketika nanti bila ganak semua para peniaga Islam, maka kita nak makan apa, siapa nak buat. Ladang kita nak ternak, siapa yang ternak. Hari ni tuan-tuan, kambing pun orang dah belah, lembu pun orang lain dah belah, nasi lemak pun orang lain dah jual, sate pun orang dah jual, lemang pun orang lain dah jual. Kita nak tinggal apa? Nak tinggal apa? Pantang tengok brand bagus sikit lah, Eliza, Pau Ahmad. Oh, kita kira Muslim dah ni. Purnama ke apa ke? Kopi cap apa ke? Katalah ribu lah, cap masjid ke, cap kepiah ke. Kita ambil bubur kat Syalam, kuih makcik, bubur anjing selera kat kilang. Tengok-tengok sama, telefon tanya sama. Kicap ayam kesian kat ustaz apa dekat kicap tu. Banyak orang dah tiru kicap dia, kesian. Kicap kipai pun dah kena tiru. Kesian kat mereka. Orang tiru, orang tahu. Umat Islam cuba nak cari juga yang Islam. Kita umat Islam harus proaktif habis-habisan lah. Ini bukan soal untung rugi lagi dah. Ini soal nak masuk perut. Ini soal survival umat Islam. Ada dalam laptop saya tu, White House mengesahkan akan menawan 7 negara Islam. Afghanistan dah jalan, Iraq dah jalan, now they go for Iran.
Syria, Turki dah tak boleh nak apa-apa dah. Ingat Malaysia ni selamat. Nadi kepada kekuatan nuklear dunia selain daripada Amerika adalah negara China. Jadi nadi kepada negara China adalah Iran, yang supply minyak ikut mana tau? Ikut Selat Melaka. Dan akhirnya dibomnya Marriott dan Bali, dituduh umat Islam yang bom. Kenapa? Kerana nak mengadakan sekatan senjata untuk Indonesia. Dan akhirnya sekatan senjata ini telah ditarik balik dengan syarat membenarkan diwujudkan satu base camp di Indonesia milik Barat untuk mewujudkan ketidakstabilan di Selat Melaka. Orang nak makan kita dah sampai, dah sampai depan hidung dah. Kita umat Islam tak tahu siapa musuh, siapa kawan, tak kenal. Bang, musuh kita bukan sama-sama kita. Saya pakai kepiah, Datuk Mufti pakai tayak putih, abang sana di belakang sana pakai serban besar, janggut panjang, saya tak ada janggut. Kita jangan berdiri di atas perbezaan. Kalau kita nak berdiri di atas perbezaan, muka sendiri pun kita tak suka. Kalau boleh handsome sikit, Amsyok. Jangan ada suruh kita suka kepada sahabat kita, payah. Pada sama-sama kita boleh tentu kita suka. Tapi saya tak minta kita suka. Saya minta perjuangan kita biar satu. Kita tak berdiri di atas perbezaan, kita berdiri di atas persamaan. Dia Islam, kita Islam. Dia mentauhidkan Allah, kita mentauhidkan Allah. Dia berimamkan Muhammad, kita pun Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita adalah satu. Dan kalau hari ini kita pakat-pakat menggunakan hanya produk Islam, minyak kereta pakai produk apa? Make sure produk keluaran syarikat pembayar zakat, syarikat kita. Tak payah sebut brand lah. Rempah, cap apa makan? Saya tak pun sebut lah. Cari, umat Islam kena cari juga. Perjuangan kita adalah untuk membantu mereka yang mengeluarkan zakat. Apabila perniagaan Islam bangun, bangkit, mereka keluarkan zakat, mereka menyumbang kepada pergerakan untuk dakwah Islamiah, maka itulah hasilnya kita membantu sesama Islam. Tindakan haruslah proaktif, jangan hangat-hangat ti ayam no. Dekat bos saya tu ada borang, pergi ambil borang isi. Isi, jadi ahli. Kita kuat sebab kita bercadang nak fight for Akta Halal Haram, produk dan perkhidmatan, insya-Allah. Dan bantuan dan ukhuwah kesatuan kita, seluruh jemaah kita mampu, insya-Allah. Terima kasih. Dipersilakan saudara nanti. Terima kasih Bung Uci. Tuan-tuan, saya cara nak balik ni. Tadi penganjur lah datang, kata nak hantar pula lah. Itu yang saya duduk depan ni, tidak lama saya cabut dah. Baik, saya nak simpulkan macam ni, senang ceritanya. Kita ni bila kita sakit, dalam kepala kita akan jumpa siapa? Kita akan jumpa doktor, tidak? Inilah dalam kepala kita. Bila kita sakit, kita akan cari doktor untuk dapatkan ubat untuk mengobati Allah. Tapi bila dalam perkara-perkara berkaitan dengan agama, tuan-tuan kena cari siapa ni? Bila ada sesuatu kekeliruan, masalah kongsi raya dan sebagainya, tuan-tuan kena cari ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Itulah jelas lah. Kenapa bila dalam perkara agama tuan-tuan pergi tanya orang lain? Ini jenis perangai mangkuk ayun ni. Ini mangkuk ayun ni. Saya kadang-kadang cukup geram. Pasal apa? Kita mengatakan kita profesional. Bidang kita je yang cakap.
Tetapi letakkan bab agama, semua nak cakap. Bila disebut isu kongsi raya dulu, orang pergi tanya Chandra Muzaffar. Kena sebut nama dia. Ya, dia pernah jadi pembangkang pun dulu. Kena cerita tuan-tuan. Dia orang politik. Saya pun pengajian bidang saya dalam bidang politik. Kalau tuan-tuan nak bahaskan istilah pluralisme, liberalisme, saya pun boleh cakap dengan lebih lanjut. Bukan? Tetapi tuan-tuan, kenapa kita pergi tanya orang politik ataupun orang sosiologi? Saya baca dalam Straits Times, orang tanya soal ahli sosiologi bercakap tentang bab-bab ibadat, tentang perayaan Hari Raya Aidilfitri. Ini masalah dia. Akhirnya keadaan bertambah keliru. Kita tidak akan ketemu dengan konsep halal dalam kehidupan kita sekiranya kita tidak rujuk kepada pakar yang kita lantik sendiri. Bukan orang lain lantik. Kalau yang lantik tu orang lain, saya tak ada apa lagi. Tetapi yang lantiknya di kalangan kita ialah orang kita sendiri. Itu yang pertama. Dengan sebab itu kita kena balik. Saya kena sebut tadi, kita kena balik kepada asal kita, pemahaman asas kita. Baru masalah akan selesai. Konsep halal dan haram ini akan selesai. Barulah rezekinya berkat, darah daging kita tu semuanya halal. Barulah perangai anak kita terbit, perangai-perangai yang elok. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dah sebut daripada awal tadi, Islam turun dengan kekuatan jati diri, identitinya yang tersendiri. Jadi kita kena ambil, tuan-tuan ambil satu contoh lagi. Hari, putaran hari ini, Islam mengambil kira pertukaran hari bukan pukul 12 tengah malam. Kalau itu yang kita ambil 12 tengah malam, kita gunakan teng pukul 12, sambut tahun baru, sambut dan sebagainya. Akhirnya lepas pukul 12, ke mana anak muda kita pergi? Kalau kita ambil perkiraan pertukaran hari dalam Islam, perkiraan dia waktu maghrib. Dengan sebab itu Allah tutup hari, ya, Islam tutup hari dengan waktu maghrib. Dengan sebab itu Allah susun rakaat maghrib itu jatuh kepada angka witir. Nampak tuan-tuan tak? Kita sembahyang witir lepas tarawih dan sebagainya, kita tutup malam. Maghrib, Islam susun maghrib itu jatuh kepada angka witir. Kita tutup hari, dah tahu tak? Kita tutup hari. Kalau kita ambil perkiraan hari itu, neracanya Islam, ya, saya rasa banyak umat Islam akan dapat diselamatkan. Sambut tahun baru contohnya, perkiraan dia maghrib. Tahun baru hijrah memang kita buat pun. Sambut merdeka, maghrib. Tuan-tuan, lepas maghrib kita tunggu isyak. Tuan-tuan nampak itu? Kalau itu yang berlaku, orang akan tertunggu-tunggu waktu isyak. Orang tidak akan berhibur lebih-lebih. Dengan sebab itu tuan-tuan, neraca dia. Kemudian satu lagi nak habis. Tak padan yang sakit mata, cakap banyak lagi. Yang ketiga, bila buat sesuatu perkara, contohnya dalam cara hidup kita, bila nak buat filem ataupun bila nak ambil sesuatu benda yang datang pada barat, mesti pandai diolah supaya jadi halal. Contoh nak ambil Akademi Fantasia, ini daripada barat. Malaysian Idol sekarang ini 1 in a million, satu dalam sejuta. Yang buat ini orang Melayu. Anda mula nak menyalip balik. Kalau yang buat tu geng-geng saya, mata sepet bersunat tu tak apa tuan-tuan. Yang buatnya orang kita. Kita cedok 100% daripada barat, tanpa ada usaha untuk mengolahkan dia supaya dia nampak halal, sesuai dengan imej keturunan agama bangsa masyarakat kita. Akhirnya tuan-tuan tengok hari ini apa jadi dengan program itu. Itu yang datang pada barat, tidak pandai diolah. Ambil yang kita punya budak, yang kita punya. Kita nak tonjolkan sejarah Puteri Gunung Ledak. Ini hak kita. Sepatutnya pengarah dia, pelakon teater dia, mereka fashion dan sebagainya, olah supaya pakaian dia jadi halal. Nampak tu? Ini
Hang tua pakai sampai tengkolok-tengkolok, semua kepalanya tutup rapat. Puteri Gunung Ledang, nampak tu, puteri keraton, dia berkembang hak ni. Tuan-tuan nampak itu cara kita mengolah sesuatu itu. Macam mana kita nak dapatkan kehidupan yang halal ni? Ya, sepatutnya tengkolok pakai hang tua tu pergi pada puteri Gunung Ledang. Nampak tuan-tuan tak? Pergi puteri Gunung Ledang. Ini tak, hang tua tutup lingkup puteri Gunung Ledang, hak sini berkembangnya. Akhirnya sejarah tidak tertonjol, ilmu tidak tertonjol, yang tertonjol dada puteri Gunung Ledang yang sememangnya menonjol. Ini yang tuan-tuan nampak itu. Cara kita mengolah. Yang kita nak sampaikan ilmu sejarah. Nampak tu tuan-tuan? Kita nak sampaikan sejarah Kesultanan Islam di Melaka. Bagaimana Islam itu datang mengubah cara hidup Sultan Melaka. Cara hidup Hindu itu berubah dengan Islam. Dan bagaimana Puteri Gunung Ledang itu dihantar kepada Kerajaan Negeri Melaka. Kita nak sampaikan sejarah supaya masyarakat kita faham ini yang berlaku dalam negara kita. Tidak, kita boleh olah supaya sejarah itu tertonjol, bukan yang lain yang menonjol. Tuan-tuan, ini masalah yang berlaku ini. Akhirnya yang halal itu sekelihatan seolah-olah dah tak jadi halal. Yang terbitnya, yang haram itu seolah-olah jadi halal. Ini kekeliruan besar yang berlaku dalam masyarakat kita. Ada peluang menonjolkan kemurnian, keindahan, kehalalan dan sebagainya. Nak sebut ni, yang baik-baik tak nak gunakan. Yang ditonjolkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan faedah. Jadi saya pohon tuan-tuan puan sekalian, cakap banyak pun tak guna juga. Baik kita balik tidur lepas ni. Tuan-tuan tak? Orang marah je orang kata. Jadi saya pohon tuan-tuan, saya bercakap ini sepatutnya bukan orang Cina yang bercakap tuan-tuan. Saya minta maaf ni. Tapi oleh kerana semangat kita di Islam ni diikat begitu kuat dan begitu kukuh, maka terpaksa kita mengenepikan bangsa sendiri bercakap bagi pihak tuan-tuan dan puan-puan. Saya seru tuan-tuan, tidak ada orang lain yang boleh mempertahankan jati diri budaya bangsa kita, termasuklah bercakap tentang halal dan haram ini, kecuali kita sendiri ini. Dan kita perlu maju ke depan. Jangan biarkan mufti kita seorang-seorang tuan-tuan. Saya pohon ini pada ujung kaki sampai ujung rambut dah lah tu, mesti balik nak cakap dah. Terima kasih banyak-banyak dah. Suka mendengarnya. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kelemahan itu datang pada diri saya sendiri dengan izin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Sebelum saya merumuskan beberapa rumusan dan pelan tindakan, saya nak tanya diri saya dan tuan-tuan sekalian. Kita ni Islam dulu pada saudara Ridwan T ni, tapi keyakinan dan kebulatan dia kepada Islam tu nampaknya mengentasi kita. Saya nak tanya satu soalan, kita malu tak semua? Tolong jawab. Malu ke tak? Malu. Saya sendiri malu. Kita lama dah ni, sebenarnya saya 45 tahun dah Islam ni. Jadi dengan malu tu supaya dapat memberi sedikit teguran kepada diri kita semua untuk lebih iltizam dan bersungguh masuk Islam. Sebenarnya Allah Ta'ala berfirmankan udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah Islam itu dengan sepenuhnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, bahwa dia adalah musuh kamu yang nyata. Jadi tak cukup saya rasa kalau setakat kita dengar. Saya nak cerita sikit rumusan dan sikit pelan tindakan apa yang perlu kita buat. Kalau kita tak bertindak tak jadi apa, sembang saja, ayam-ayam saja. Yang pertama, berpandukan kepada kedudukan umat Islam ini yang bila tolak ekonomi dia, tolak GLC, government linked companies, ekonominya less than 2%, bawah daripada 2%, maka satu tuntutan yang mesti kita lakukan ialah membantu sesama Muslim dalam menghidupkan produk-produk Muslim yang halal.
InsyaAllah sama-sama kita bangunkan industri, ya, bangunkan industri halal. Kan nak buat kerepek ubi dulu pun buat. Jangan kita tak buat, duk cakap ayam liok saja, ya. Yang kedua, seperti mana ahli panel kedua kata, kita kena bersatu, bekerjasama yang dalam perkara yang kita persetujui, dan bermaafan dalam perkara yang kita perselisihkan. Ini satu prinsip yang dipegang dan dipesan oleh Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah alaihi, ulama negara Mesir. Tak jadi masalah. Yang mana kita setuju, tentu banyak yang kita setuju tuan-tuan. Dalam produk Islam ni sama setuju, tak ada khilaf, tak ada khilaf, ya. Dan bermaafan dalam perkara yang diperselisihkan. Dan Imam Al-Banna pernah menyebut bahawa saudara-saudari, kata dia, don't let your 10 sen in your pocket go into the hand of kufar. Jangan biarkan 10 sen dari poket saudara pergi kepada kufar. Faham tak kufar tu, ya? 10 sen pun dia tak bagi. Kita hari ni 90% dari gaji kita pergi kepada kufar. Mana tak tinggal 2%. Begitulah sedang realitinya. Dan ketiga, seperti mana Datuk Mufti kata, hati-hatilah ancaman luaran dan dalaman yang melekakan umat. Allah sendiri dah firman pada kita, wala takunu kallazina nasullahu fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa dalam diri mereka sendiri. Yang keempat, satu kajian cendekiawan Jepun tentang kelemahan orang Melayu. Di antaranya ialah orang Melayu, kata dia, kuat hasad, hasad dengki. PhD, ingat, hasad dengki. Dan hasad orang Melayu ni, dia kata, kepada bangsa dia sendiri. Itu dia heran sikit. Maka seorang cendekiawan Melayu yang melawak dengan saya, dia pun masih nak buat kajian yang lanjut. Kemungkinan, dia kata, yang dia tak hasad dengan bangsa lain, kemungkinan DNA balik baya ni dah masuk dalam badan orang Melayu. Dengan makanan-makanan yang dia tak tahu halal, cara tak sengaja dia makan dan tak halal, balik baya ni, dia dah serasi makanannya sebenarnya sama dah. Balik baya dah masuk dalam badannya secara yang dia tak sedari. Itu satu kemungkinan, kajian lebih lanjut diperlukan. Kalau ada yang nak buat tesis PhD hari ni, boleh buat yang tu. Akhir kata, tuan-tuan sekalian, saya sebagai pengurusi majlis mohon ampun kepada Allah SWT dan mohon kemaafan pada saudara dan hadirin hadirat sekalian, terutamanya kerana kita terlajak sikit. Tapi baru pukul 11 lebih, daripada tengok bola sampai pukul 2, 3, 4 pagi tak apa. InsyaAllah what is there pukul 11.40. Walaupun akhirnya saya bagi pihak ahli panel juga mohon keampunan dari Allah dan kemaafan daripada hadirin sekalian sekiranya ada apa kata-kata kami yang agak terkasar bahasa dan sebagainya. Maklumlah dia ada naik syekh dan sebagainya, kan. Dan maaf juga pada Datuk Mufti kita orang muda-muda ni tu patut dengar lama lagi, ya. Patut kita panggil satu ceramah khas daripada Datuk Mufti kita, ya, menceritakan perkembangan yang terkini dalam dunia Islam, khususnya di negara kita. Wabillahi taufiq, wallahu akbar, wallahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutupi majlis kita membaca tasbih kafarah dan surahul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati.